Yep, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Sembang Kencang. Ni bukan first episode lah. Sebelum ni aku banyak interview. Ada interview player, ada coach, semua daripada Liga M. So sebabkan Liga M tak start lagi, aku cakap dengan bos aku nak buat pasal EPL. So minggu ni of course lah, untuk minggu pertama ni, kelab yang paling power lah aku kena cerita. Semestinya Manchester United rapat kat belakang tu dah macam tu. Semua tak boleh terima sebenarnya. Aku takkan borak seorang-seorang kat sini. Aku jemput aku rasa semua orang kenal sebelum ni, banyak keluar kat TV. Dia personality Astro Arena dulu. Banyak cerita pasal sukan sebab aku tahu dia pernah cerita pasal MU, pernah borak pasal MU. So ni dia, bro, Ifan Ali. Thank you Fan sudi join. Aku DM, foto kau on, kita on, settle 2-3 hari je. Sebab pasalnya ada guest-guest lain, tapi memandangkan diorang pada hal, so aku tak ada hal. Okay lah diorang. Okay. So pasal MU kan? Sebab aku tahu kau pun fans MU. Ya, betul. Sebab kita tahu MU sekarang ni dia tengah banyak masalah. Banyak gila masalah. So aku tak nak cerita pasal pemilihan Sancho ke apa. First soalan aku tanya kau, pemecatan Ole, appoint Rangnick untuk interim 6 bulan, adakah benda betul MU buat? Okay, dia macam ni lah. Bila Ole take over dalam 3 tahun lepas, dia nampak macam dia ikut trend lah. Bagi aku macam dia ikut trend. Sebab kau ambil ex-player yang ada respect, yang ada command ataupun yang tahu culture team tu untuk bawa satu team. Fine, Ole at first memang cantik ni, walaupun dia tak ada experience banyak sangat in terms of Premier League punya ni, cuma dengan Cardiff dulu macam berat juga. So bila dia buat MU, at first nampak macam ada style of play, ada identity. Tapi bila dah lama macam kenapa tak jadi, kenapa tak nampak kan. Lepas tu towards the end of last season, nampak dah makin turun. Tapi mungkin bagi aku bukan sebab Ole saja, pasal crowd of players. Itu pun satu elemen yang bagi aku nanti kita sembang lagi banyak. This crowd of players yang macam ada masalah tersendiri, personality problem, and then apa nama tu, orang kata individu, orang kata perangai, masalah perangai. Macam kau tengok sendiri, Ole ambil MU tengah barai lepas Mourinho tu dia ambil. Nampak bila dia appoint jadi permanent, barai balik. Lepas tu aku nampak apa yang dia nak buat tu, aku nampak dia salin player yang tak guna dia buang. Dia belilah masa first dia beli buang bisa kalah Maguire tu. Nampak dapat nombor 3 tak silap aku. And then the second season dia tak dapat player yang dia nak, which is dia beli Cavani dengan Van de Beek. So nombor 2 dengan final Europa League. So season ni dia memang nak Sancho, dia boleh dapat, and then dia beli Varane. Kau sebagai fan ni macam fan dah solid dah tu, kau dapat Sancho dengan Varane. Dan tu aku dah cakap, wah ni jadi ni season ni jadi fans Liverpool lah, this is our year. Tapi aku tak pakai. Aku pakai benda tak cakap, this is our year ni, boleh. Sebab dia memang nak Sancho, nak Varane. Dah nampak solid. Ini isu yang dia ada berbelah bagi lah. Kedatangan Cristiano Ronaldo tu, dia memecah belah. Ada orang kata merosakkan game plan Ole, sebab Ole dah dapat apa yang dia nak. Cuma pembelian Ronaldo ni, orang kata dia more to emotional punya transfer, maybe more to marketing lah. Itu je pendapat kau tentang ni lah. Dah bagi pendapat aku pula. Sebab aku sih rasa benda ni is a marketing strategy lah. Satu benda yang Jorge Mendes nak ketengahkan balik Ronaldo, because dia dah macam tak berapa happy dekat Juve. So dia macam, dia saja yang paling aku macam tak boleh brain sampai sekarang, dia boleh trigger, dia boleh petik nama City, kata City dah bid nak beli, then of course buat MU takkan nak biarkan macam tu. Kau rasa itu hanya berita yang palsu untuk aku rasa game, aku rasa benda tu game untuk trigger, untuk trigger. Sebab aku ada terbaca Pep kata, ni bukanlah Pep kata, tapi Man City punya orang kata Ronaldo memang ada dalam list, tapi dia tak pushkan benda tu sangat. Betul. I mean, aku pun tak rasa yang City ataupun Pep sendiri nak pakai Ronaldo, because kalau kau tengok City punya team, nak letak Ronaldo kat mana? Dah perfect lah tu. City punya team bagi aku walaupun dia rival kita,
Tapi aku kena respect cara Pep bawa City. Tapi aku tak rasa Ronaldo sesuai kat situ. Tak sesuai. Tapi sekarang Ronaldo dah main banyak kepada nombor 9. Sebab City dah tak ada striker pasal Aguero belah. So memang kau rasa itu ni just nak tarik perhatian MU untuk MU bawa game Jose Mendes lah. Yes. Aku rasa benda tu is to trigger. And kau masa tu lah bila kau as a United fan, kau dapat tahu macam tiba-tiba City beat Ronaldo. Kita as a fan pun kita rasa macam wish, takkan lah, aku rasa Ronaldo takkan pergi City kan. Itu logiknya, dia punya sayangnya dekat United walaupun dia dah pergi Madrid apa semua. So kalau kita rasa macam tu, buat United macam mana? So of course benda tu is trigger. Nak tak nak kita beli Ronaldo, suka ke tak suka, Ole nak ke tak nak, beli je untuk club, naikkan balik sale, naikkan balik numbers, naikkan balik fan punya excitement, sign Ronaldo. Sebab pembelian Ronaldo tu dia satu emotional, sebab aku pun fanboy Ronaldo. So aku ucap Ronaldo balik. Feeling tu lah, feeling tu ada. Tapi kan sekarang ni dah fans dah berbelah bagi. Aku rasa fan-fan yang selalu kutuk Ronaldo ni maybe fan yang lahir 2000 ke atas. Tak, fan Messi. Tak, fan MU sendiri. Fan Messi tu salah satu lah. Tapi Messi kat sana pun tak hidup sangat. Tak bagi kita nak cerita pasal Messi. So dia bagi tahu, aku terbaca kat social media, dia kata Ronaldo ni rosakkan gameplay lah. Ada juga yang panding-panding access player bukan United ni, ada kata kalau Ronaldo tak ada, MU main elok. Kau rasa benda tu betul ke? Macam aku, kalau pendapat aku sendiri, aku berbelah bagi sebab aku fans Ronaldo, aku membesar dengan dia. Sedikit sebanyak dia mengganggu kau punya gameplay sebab Ole mesti dah ada cantik the plan dia dah ada Varane, Sancho semua dia beli. Cavani pun extend kontrak. So bila Ronaldo sampai, kau kena ubah sistem tu ikut Ronaldo. And then Ronaldo, kita tahu Ronaldo ni star player. Contohnya aku baca player-player muda, aku baca Maguire, especially Greenwood lah, dia kata dia macam mana dia cuak lah. Bukan nak kata cuak, dia macam mengganggu dia punya rentak. So aku tak pasti sebagai seorang young player, patutnya kau ambil itu as motivation sebab kau ni superstar datang, kau belajar. Ronaldo pun ada dalam interview semalam kat Sky Sport, dia kata player muda sekarang ni tak boleh nak dikritik. Dia tak boleh terima kritikan macam mana dia terima kritikan dulu lah. Aku rasa in terms of Ronaldo punya impact dalam game tak boleh dinafikan yang dia seorang player yang world class. World class player, tahu apa dia nak buat. Cuma aku setuju dengan kau, 50-50. Aku rasa kalau Ronaldo tak ada, mungkin Ole boleh buat apa yang dia nak buat. Itu betul. Tapi bila kau dapat player macam Ronaldo yang memang world class finisher, world class player yang tahu apa dia nak buat, dia kena, aku rasa at least kena ubah sikit sistem dia to accommodate Ronaldo, because kau dah ada Ronaldo ni, so gunakan dia sebaik mungkin. Umur dah berapa? 37 kan. So lagi 2 tahun build this squad of players untuk support Ronaldo. But at the same time, kau kena bagi tahu juga Ronaldo macam ni, kau tak akan main semua game. Kau kena ada benda tu. Ini kau tengok Ronaldo sampai semua game dia main. Itu satu. So dari segi role manager, kau kena tahu. That's why aku rasa kita kena ada manager yang betul-betul solid, yang betul-betul strong, yang tahu apa dia nak buat, prinsip yang betul. Ole dia man management tu maybe tapi in terms of in-game management, dia tak berani. Mungkin aku tak tahu whether board cakap kau kena main Ronaldo semua game, ataupun dia sendiri macam nak bagi tu Ronaldo pun kan, dulu teammate apa semua. So aku still rasa United kena ada manager yang bukanlah nak kata kita ni mengimbau memori nak ada orang macam Alex Ferguson, tapi kena ada manager yang tahu. Contoh macam Tuchel buat dekat Lukaku, macam tu. Lukaku buat statement yang menjatuhkan image club. Lawan Liverpool, tak kisah lawan Liverpool, kau tak main. So player semua akan takut untuk buat anything stupid, any comment ke apa semua yang boleh jatuhkan image club. Tapi yang Ronaldo buat kat Sky Sport tu, kau setuju ke? Dia macam mana? Dia pun menyuarakan. Yes. Dia lebih kurang, dia tak adalah seteruk Lukaku, tapi dia dah mungkin satu tahap dia rasa macam aku kat United ni, aku nak United lagi bagus, tapi aku tak nampak nombor 7 dekat dalam table sekarang ni. Jauh tau. Macam kau cakap, perlu ada manager yang bagus untuk in terms on in game play
macam Ranick tu sendiri nampak kau? Kalau tanya aku dulu, dia nak make kau appoint Ranick untuk ubah sistem gameplay. Kau main 4-2-2 tapi player yang kita ada tak sesuai untuk gameplay ni, which is kita daripada dulu tak ada CDM. Yang kau nak main tu kau kena ada solid CDM tu. Betul. Dan kau rasa appoint Ranick tu benda, aku tak pasti apa buat MU buat, sebab kau nak ubah gameplay dalam masa 6 bulan mana cukup. Lepas tu kau jadi interim dan kau naik apa ni, permanent lah kalau jadi. Pada dia dapat kontrak apa jadi technical director. Technical director, yes. Dia macam dia just ada setengah orang kata ni macam ibarat pre-season lah. Kau bagi je play tu rasa tactical ni ke gameplay ni, tapi nanti next baru masuk baru nak teruskan. Dia macam mana kalau aku pun sebenarnya tak faham kenapa kau nak ambil interim manager for 6 months and then try ubah benda tu, tapi kau tahu next season akan ada manager baru masuk. And aku tahu kenapa board ambil Ragni is because dia seorang manager yang suka yang tahu macam mana nak bawa club daripada bawah untuk naik ke atas, untuk dapatkan satu identiti. Tapi macam kau cakap lah, satu, kita tak ada CDM. Itu betul. Lepas tu Ragni orang kata the godfather of gegenpressing. Yang mana kita tengok tim-tim yang tim-tim besar dekat Europe, German club, Italian club ataupun mana-mana club yang besar sekarang ni memang pressure, dia orang akan main high pressing, gegenpressing. Contoh yang aku tak suka sebut is Liverpool. Tapi effectiveness Liverpool dari segi pressing, macam mana Klopp bawa, dia applykan for the first 2-3 years, sekarang baru kau nampak effect. Tapi player semua kena tahu apa nak kena buat. Sebab Klopp pun dia ubah, sampai pun dia ubah, dia tahu cakap kau, dia is take time. Sebab tu aku tak faham kau appoint Ragnick untuk interim 6 bulan, lepas tu nanti kau nak appoint manager baru sama untuk falsafah baru. Cuma sekarang ni macam kita tahu, aku baca juga Ragnick dia memang ada, dia macam godfather lah game pressing, tapi kau kena tahu masa dia dekat Bundesliga dulu, kau tak manage player superstar. Kat MU ni superstar Ronaldo, Pogba lah, maybe dia, dan dorang ada perangai masing-masing. Yang aku dengar baru ni lepas kekalahan game Wolf tu, 40 to 70 player tak puas hati. Aku tak tahu in terms of apa tak puas hati tu. Ada orang kata sebab kena training lebih lah, kena training sampai petang lah. Tapi kau player, itulah kerja kau. Kau bayar 200,000, 300,000 setiap bulan, tapi setiap minggu lepas tu kau komplain dulu, aduh tak apa, orang lain tak ada kerja kau main bola je. Tak itulah dia macam ni. Ragni ni aku suka in way is because dia ada identity and orang tahu dia as a manager yang akan apply sistem yang dia nak, which is gegenpressing, high pressing, yang mana kita tengok first game dia Crystal Palace. Nampak time tu aku tengok game macam ni lain. Ronaldo pressing and then kau tengok McTominay, Fred semua pergi semua. Ini menarik. Tapi satu game je lah. Aku setuju dengan satu game lah. Betul tak dah. So itu yang aku tak faham kenapa bukan aku tak faham lah. Aku macam the same concept. Player macam complain, penat lah training, kena pressing apa semua. Aku tak nak main pressing, style aku tak macam tu. Tapi kau as a player patutnya kau ikut manager punya orang kata acuan tu. Dia nak main macam tu, kau ikut. Gaji kau dibayar, bukan apa nama tu, kau terpaksa because macam manja kan. Budak-budak ni kau start, just because kau main untuk MU kan, kau ada nama, tak nak main macam ni, aku tak nak manager macam ni, aku nak manager lain. Lepas tu kan, jadi aku tak terkejut kalau Ragnick tak habis pun 6 bulan. Sebabkan this squad of players yang akan push board untuk sack Ragnick. Macam ni diorang buat dekat Mourinho, macam ni diorang buat dekat Ole. Tu sedih lah. Dia sedih, betul, macam stres bila tengok MU sekarang. Aku setuju sebab masa lawan Crystal Palace, semua pergi. Yang aku tahu Ole kalau MU tak kalah teruk dengan Watford, dia memang akan stay. Memang bot akan tahan at least sampai hujung season. Itu yang aku dengar. Cuma lepas kekalahan yang memalukan dengan Watford 4-1, kena set. Cuma yang aku baca, player ni sebenarnya Ole ni dia bagus dari segi management, which is dia dengar cakap player. Mungkin player dah terlampau terasa selesa. Mungkin cakap Ole ni kita training biasa-biasa lah. Kita main engineer. Mungkin aku faham lah konsep tu. Memang sebab kalau kau kerja pun kau mesti nak ada bos yang
okay, pernah dengar kau cakap pendapat kita. Mungkin kat Mourinho diorang tak dapat macam tu. So bila Rangnick masuk, of course dia pun dia ikut, aku percaya Rangnick ni dia orang yang ikut sistem. Sebab tu dia bagi P. Jones main. Aku terkejut kan kalau Ole stay manager, aku rasa dia tak McTominay automatic main kat tengah tu. So dia bagi P. Jones main. Aku terkejut P. Jones main tapi dia perform. So aku percaya Rangnick ni dia percaya pada sistem dia, bukan pada player. Which is macam aku kata tadi, player tak boleh maybe first week tu lawan Crystal Palace, okay semangat lah, lama-lama penat lah aku nak ikut macam ni. Lepas tu aku dengar juga diorang tak puas hati dengan assistant yang Rangnick ada tu. Adakah kau rasa macam kau cakap kalau tak sampai 6 bulan ni kau nak kena recycle baru? Sebagai fan MU, kau hanya dapatkan hope je. Betul, harapan tu yang orang kata harapan tu yang membunuh sebenarnya tau. Dia macam sakit hati je tengok. Sakit hati dia. Bila cerita pasal satu tim lah, kalau cerita pasal Manchester United, klub yang orang kata ada status, ada orang kata ni, tapi semua. Nak cerita pasal kejayaan, kita kena buka buku lama. Dah berapa tahun lepas menang Europa League dengan Mourinho tu, kita tak menang apa-apa langsung. Itu kenyataan yang bagi aku macam wish. Bila kau tengok balik, kita ni sebenarnya boleh dikatakan macam mid-table club for now. For now sakit hati nak sebut, berat mulut tu nak cakap, tapi it's a reality. And aku rasa the only way untuk kita ubah ataupun untuk kita tengok MU ni naik balik is to a point. Satu is to a point manager yang betul-betul, contoh mungkin Pochettino, mungkin Pochettino. Pochettino. Tapi kekalkan Pochettino for at least 4 years. Yang penting player-player yang bermasalah ni jual. Start balik daripada mula, dapatkan player-player yang betul nak main untuk United and tak ada perangai yang ikut cakap manager, then mungkin kita boleh fight. Itu satu aku rasa benda yang critical, benda yang aku kata mungkin drastik lah, tapi itu yang kita kena ada lah sekarang. Siapa player bermasalah kau rasa yang toxic? Aku baca sendiri, which is aku tahu betul ke tak, Maguire. Ada bersuara kat Maguire. Greenwood, of course aku tahu betul ke tak. Dia tak puas hati sebab Ronaldo maybe kacau dia punya momentum. Pogba pun tu selalu kata Pogba dengan Cavani, walaupun aku tak tahu Cavani ni betul ke tak, tapi kalau cerita pasal Cavani, aku terbaca dia terpaksa bagi masa tu Sancho datang, nak kena bagi Sancho nombor 7, dia tak nak bagi. Baca dia tak nak bagi, dia kata dia nak nombor 7 tu. Dia tak apalah, MU ikutlah bagi Sancho nombor 25. So bila CR datang, dalam rules Premier League tak silap aku, kau tak boleh tukar nombor sesuka hati bila kau dah daftar. Betul. Tak silap aku. Sebab tu dia MU terpaksa jual Daniel James tu. Sebab Cavani kata dia nak nombor 1 je. Nombor 21. So terpaksa jual Daniel James. So Cavani ambil nombor 21, Ronaldo masuk nombor 7. Pada fans-fans semua, thank you Cavani, thank you. Tapi Cavani tak keluarkan apa-apa statement sekalipun. tak tweet je ke, tak post gambar, dia hanya buat story dia dengan family lah, pergi hiking lah, dia tak pernah keluarkan apa-apa statement. So which is boleh jadi juga dia pun tak puas hati sebab tu nombor dia dah pakai, betul. Kenapa korang akan tukar? So toxic player macam Pogba, aku tak pasti, tapi ada satu statement yang katakan zaman Mourinho dah dapat retire. Aku rasa Pogba lah kot. Sebab masa lepas Mourinho kena step, Pogba dia post gambar yang dia, betul aku tak boleh benda tu. So sekarang ni toxic player yang tu aku dengar Maguire, Greenwood, Cavani dengan Pogba. Macam Pogba sendiri lah, dia terlalu dia besar kepala lah sebenarnya cerita. Buat isu juga. Buat press conference nak main dengan Real Madrid lah. Lepas tu ni tarik tali nak pergi PSG. Dia macam dia, Pogba ni Pogba ni sebenarnya player yang bagus. Betul, aku setuju. Tapi attitude. Aku suka Pogba bila dia on form, bila dia boleh tunjuk dia punya talent. Itu memang shock. Dia punya shielding, dia punya passing, memang range dia memang dia punya shooting. Macam mana dia main untuk France. Beza dia bila dia main untuk France dengan United, beza. So aku rasa antara player-player yang aku rasa ada masalah, yang toxic, Pogba aku akan kata, walaupun aku respect dia, aku suka dia, tapi in terms of this current system, kalau kau manager kau jual tak? Aku rasa aku jual. Kalau aku manager, kalau cerita kalau kan, Pogba, Maguire, Jones, Martial, siapa lagi? Lingard tu dah boleh lah. Lingard, siapa lagi? Jones tadi dah sebut.
Greenwood macam mana? Greenwood just because dia academy player rasa macam ada sentimental value, tapi kalau perangai macam tu betul kau keluar. And then siapa lagi? Van de Beek. Van de Beek tu kalau bagi chance mungkin dia boleh jadi. Mungkin itu perkataan dia mungkin, sebab dia tak ada chance. Walaupun dia dekat cup pun kau tak main, league memang kau tak akan main lah daripada zaman Ole lagi. Itu aku tak faham. Manager baru yang masuk pun dia still tak main. Apa masalah Van de Beek sebenarnya? Sebab for now ni Jones lagi banyak manager main daripada dia. Sebab Jones dah main satu full game. Betul, walaupun Jones main betul injek balik. Aku tak faham kenapa. Aku tak tahu apa masalah. Sebab ada aku baca komen, masalah tu maybe kat Van de Beek. Sebab Ole pun tak bagi dia main. Rangnick Van de Beek minta keluar, Rangnick kata okay stay sampai habis season. Tapi itu FA Cup pun kau main minit 70 je. Tu aku tak faham lah. Itu sebab Van de Beek pun tak keluar statement sendiri. Dia tak ada keluar apa statement yang kenapa dia tak main, kenapa tak ni apa semua. So dia diam. Rangnick pun kata bila Van de Beek masuk, dia ada impact in terms of okay, kau nak hold game lagi better, dia ada better structure. Tapi kau dah puji player macam tu, aku tak rasa next game lawan Villa ni pun dia akan main. Tu EPR aku rasa tak memang tak main. So aku tak tahu apa masalah Van de Beek. Like honestly as a fan, aku tak tahu apa yang tengah jadi. Kenapa manager tak pilih dia, kenapa dia tak main. Aku seriously aku tak tahu. 2 tahun ni tak main ni. Sebab aku dengar sekarang ni dengar Newcastle dengan Dortmund kot. Nak dia Newcastle geng burn. Nak dia Newcastle Newcastle pun tengah rancak fikir ikutlah Newcastle. Sebab ada orang kata sebab mungkin Rangnick sampai dalam keadaan terdesak, macam 10 hari nak kena ubah gameplay. Lepas tu kena COVID, walaupun dia tak beritahu player mana kena COVID, lepas tu sampai training ground kena tutup. Orang kata kacau momentum tu. Maybe macam cakap tadi first game lawan Crystal Palace aku rasa macam okay. Lepas tu lepas lawan game lain lawan Norwich ke lawan Wolves, macam kenapa main macam ni balik tu aku tak faham. Dia tu lah sebab aku ada baca juga, aku tengok interview apa semua, tapi mostly baca artikel-artikel ni, dia orang kata memang player tak nak cope, player tak nak ikut sistem tu. So bila player tak nak ikut sistem, salah siapa? Salah player. Sebab kau as a player, kau ikut manager. Logically kau power macam mana pun apa semua, sebab manager dekat situ dia tahu apa dia nak buat dari segi tactical, dari segi strategi, dari segi style of play. Manager tu tahu. So bagi aku player kena ikut. So that's why senang je, player yang tak nak ikut manager, kau keluar. Tapi kalau kita tengok daripada dalam, aku tengok video-video YouTube kat training semua, semua happy, semua macam okay. Tapi aku tak tahu toxic dan media itu yang tunjuk tengah happy. Happy mungkin dalaman toxic sendiri. Sebab for now kalau untuk aku tanya aku realistic, of course lah aku nak Champions League at least lah top 4 lah. Sebab betul. Pasal Champions League tu dia memberi satu vibe untuk kau tengok. Cuma kalau kau tak layak Champions League tu, barai lah. Kau memang mid table club je lah. Sebab Arsenal pun dah power sekarang ni. Malu tu. Tak, Arsenal Arsenal dia sebab bila Arteta, even siapa itu player City, aku lupa siapa cakap, Fan City sendiri cakap Arsenal you should trust in Arteta. Sebab Arteta tahu apa dia nak buat, apa yang dia dah belajar dengan Pep. Sekarang ni kau dah nampak style of play. Walaupun orang tu orang kata Arteta, tapi kau bagi dia masa, bagi dia sesuaikan sistem dia dengan players dia, bagi players dia ikut cakap dia. Kau tengok macam mana Arsenal main lawan City itu. Yes kalah, tapi kau tengok cara dia main. Game tu dia rompak. Yes, style of play, identity, itu Arsenal. MU tak ada macam tu sekarang ni. MU walaupun zaman Mourinho tu menang cup, tapi aku still rasa tak happy. Sebab kau just main tak ada gameplay lah. MU lepas era Sir Alex tu dia hilang terus. Sebab Gary Neville pernah kata barannya MU sebab kau appoint Moyes dan lambat pecat Moyes. Aku pun tak pasti kenapa Moyes yang di appoint kan, walaupun itu sebab Ferguson yang pilih. Sebab sebelum tu aku dah dengar Ferguson kata Ancelotti kata dia dah, Ferguson dia minta Ancelotti, tapi Ancelotti kata dia dah deal dengan Real Madrid untuk season baru. So aku sebagai fans MU ni, dia dah pun nak berharap lah. Sekarang kau tengok game ni, okay kalah pun tak apa kalah. Sebab sekarang ni kalau orang nak bahan, memang sekarang ni zaman bahan yang kau baca pedih, baca tak boleh baca kat Facebook. Betul. Dia kita macam ni as fan ni dia, yalah benda tu berpusing. Kita dah berapa puluh tahun sebelum ni kau menang Premier League, kau menang Champions League, FA Cup, whatever, semua cup yang ada kau menang. Dan tu macam best gila. Tapi of course akan ada tahap yang mana kita tahu kau dah boleh expect bila Ferguson dah tak ada, dia punya that rebuild period tu kau tak akan tahu berapa lama.
Which is sekarang ni dah berapa tahun? Dia LS Ferguson berapa? 2013. Dah masuk 10 tahun. 10 tahun, 9 tahun lah. 9-10 tahun. Satu cup je kita menang, which is Europa League. Itu pun dengan Mourinho. Lain semua tak ada. Sakit. Tapi itulah, nak tak nak kena kuat je lah. Takkan kau nak tukar kelab. Sebab aku balik pada soalan CR tu, sebab aku macam kau 50-50, kedatangan CR tu menyebabkan player-player lain merudum. Aku percaya. Bukan percaya, aku nampak Rashford sekarang ni memang dah kena bantai teruk. Perform out out punya performance. Bruno out. Pogba aku tak tahu berapa lama dia injured. So, sekarang ni kau tak ada satu consistency player yang kau nak harapkan. Kalau orang kata okay, CR tak press, aku tengok game dekat United sekarang ni, dia banyak press berbanding dekat Juve. Aku tak tahu apa player lagi yang kau Rangnick pun apa yang dia nak kan untuk Januari ni. Player mana lah. Memang aku dengar sekarang memang of course lah Rangnick nak CDM dan dia nak cari satu right back baru. Sebab Wan Bissaka lawan aduh barai gila, cross melalut. Wan Bissaka aku tak tahu performance dia makin drop terus. Tak tahu. Aku pun tak boleh nak cakap. In terms of gameplay, sebab macam mana bila kau tengok Wan Bissaka, itu je yang dia boleh buat. Defensif okey lah kot. Defensif okey, attacking tak nampak. Dari segi crossing, dari segi ni apa semua, dia macam ada glimpse of moment yang kau tengok macam okey, power. Lepas tu habis lah. So yes, aku rasa kedatangan Ronaldo ni satu bagi aku okey, selain daripada marketing strategy, is sebenarnya untuk motivate player-player lain untuk tolong player-player muda ni, especially untuk aku boleh ajar kau, aku boleh guide kau macam mana kau nak jadi macam aku. Tapi tak tahu whether ego player-player yang muda ni nak ke tak ikut. So dia berbalik kepada persoalan yang diorang tak boleh dikritik. So itu mentality yang kita tak nak. Kau as a young player, kau kena belajar dengan orang yang dah menang semua benda, dari segi cuma dia tak menang World Cup je. Semua any cup dalam club football dia dah menang. Semua dia menang. So kau patutnya kau belajar, kau minta tolong sikit, bang macam ni bang, nak jadi macam ni bang, macam ni abang buat macam ni kan. So ni tak macam alah kau boleh bantu aku, boleh buat ni. So that kind of, kau boleh nampak atas padang pun kau boleh nampak macam tak sedap lah. So tapi kalau nak cerita Ronaldo tak function pun kat United sekarang dia top scorer. Itu aku baca dia kata ada orang komen sebab Ronaldo game plan ni, lepas tu ada fan lain komen kalau tak ada Ronaldo kita tak layak Champions League, semua gol daripada dia ke next round. Tapi kedatangan Ronaldo okey betul, aku in term of motivation untuk marketing tu side tepi lah. Performance Rashford paling barai sekarang ni. Aku tengok memang banyak kan player-player lain, player kritik semua. Tapi Alan Shearer, aku baca tadi Alan Shearer dengan siapa seorang dia yang call Rashford, dia ada memberi Rashford motivasi. Dia kata macam ni nak handle setiap player akan lalui zaman-zaman yang, sebab aku baca Rashford lepas dia kalah Europa League, lepas tu dia penalty tak masuk Euro. Tu lepas Euro dia buat surgery untuk bahu dia tu. Semua sekarang barai sebab once dia baik je, only kau main terus, kau main. So maybe pressure tu dengan dia punya emotional tak stable lagi, boleh bagi main tu barai tu. So untuk last ni, apa yang kau harapkan untuk United last? Kita lawan UCL Atletico ni. Atletico bukan kalah malam. Tapi sebelum kita nak ataupun harapan aku lah, macam Rashford tu kan, dari segi sekarang ni, because bukan nak kata player manja, tapi in terms of mental health untuk atlet, itu satu benda yang aku rasa penting. Because orang bila tengok macam kita as fans kan, tengok Rashford barai betul, tapi kau tak tahu apa yang jadi behind the scene, apa yang dia fikir in terms of support system, macam mana players, club tolong dia macam mana, apa semua. So again lah, balik kepada kritikan fans dekat players, macam mana kita kritik kita punya own club Manchester United ni, dia ada satu tahap lah. Kau kritik club as a whole, it's fine. Tapi kalau kau attack player personally, sebab sekarang ni Instagram semua orang boleh komen apa semua, so benda-benda tu yang mungkin akan menjatuhkan player kita sendiri in terms of that. Kritik yes, boleh, tapi bersebab lah, berasas lah, kritikan berasas. Ini yang membina lah, yang membina lah. Rasis lah semua. Yang rasis tu aku tak boleh cakap tu korang yang tengok ni tolong jangan jadi rasis kita kat Malaysia ni pun ada kat benda-benda tu. So tolak tepi, bila cerita pasal sukan tolak tepi benda tu kan. So tak sedar. So bagi aku, untuk each and every player of course ada challenge masing-masing, tapi
nak tak nak kena stick with them lah. Kau kritik yang mana yang tak elok, tapi kau support diorang as a human being untuk bagi diorang semangat. That is fine. And harapan aku last kali lah untuk United season ni just bagi aku ikut je lah Rani punya sistem, ikut betul-betul. And mana tahu lepas sekarang ni dia berapa game lah? Dia main dia 8 sekarang game. dah 7 game untuk ni dia under Rani berapa game lah? 7-6 game kot. 6-7 game lah. So kau ada sampai bulan Mei tu. Bulan Mei lagi 4 bulan lebih kurang. Tak tahu sempat ke tak. Aku macam cakap dia sanggup tak nak habiskan job dia. Tak tahu lah. Tapi aku harapan untuk MU lah. MU and fans MU as a whole just berpegang teguh dengan manager yang kita ada sekarang. Itu je aku rasa. Sebab nak tak nak manager yang akan corakkan tim kita macam mana nak pergi. And harap yang terbaik lah. Hopefully dapat Champions League lah. Hopefully lah. Kalau tak bangun Jumaat pagi different. Rasa lain tu. Tak, rasa ketinggalan. Member dah tengok Selasa Rabu dengan Khamis. Kita tengok Jumaat. Tak syok. Last lah, captain yang layak lah. Selain Maguire aku tak kena ni. Aku tambah sikit sebab Renick masuk, Carrick keluar, lepas tu dah tak ada siapa yang bantu. So for now Fletcher pun dah banyak tolong. Cuma orang kata in terms of macam orang play sekarang banyak tak puas hati dengan penolong dia. Maybe aku tak tahu in terms of assistant Renick ni terlampau serius ke ataupun terlampau tegas ke sampai player macam tak boleh chill. Macam maybe macam Ole Carrick lu Pillen ke boleh borak-borak sort. So itu salah satunya faktor yang aku cakap player manja tu. So maybe aku pun tak pasti Renick still kekalkan Maguire pun still kalau dia baik dia bagi main. Aku tak tahu dia memang tak boleh nak ubah dia ke tak apa bagi Maguire main macam mana. Okay, first when it comes to assistant ke ni apa semua, kau kena faham ini tim Jerman. Tim Jerman dari segi mentality, dari segi mindset, diorang nak apa yang diorang nak. And of course diorang akan jadi tegas. Tengok macam mana Klopp dekat tepi padang. Muka Klopp yang dia marah sampai jadi meme tu, sampai jadi meme, muka mulut sengit-sengit apa semua. Tapi itu passion dia towards apa yang dia nak. Apa yang dia nak dari players dia, apa yang dia nak dari segi gameplay. Kalau Tuchel pun sama. Nampak dia orang punya determination nakkan sistem ataupun nakkan gameplay yang dia orang nak. So Rani ni mungkin tak seberapa ekspresif as Klopp ataupun Tuchel, tapi dia tahulah apa dia nak. So dia bawa team tu untuk push player macam mana susahnya training, macam mana ni apa semua, nak dapatkan that system yang dia nak. Sebab dia tahu kalau dia tak dapat players ikut sistem dia fail lah. Dia fail as a manager, dia tak boleh apply benda tu. Betul. Itu dari segi dia. And players pula, itu kontra yang kita duk sembang daripada tadi. Rani macam ni, players tak nak macam tu. So macam mana? Susah lah. So kalau benda ni berterusan, sampai bila pun MU kat situ juga. Silap nombor 7, nombor 8 season ni. Silap kalau betul bermasalah, Europa League pun tak dapat. Conference League pun tak layak. I mean, malu, memang malu. Tapi itu lah reality. So macam nak tak nak kita kena dari segi rebuilding proses, kena orang kata kena sama, mindset tu sama, manager dengan player. Itu je yang aku rasa yang boleh selamatkan MU. Aku tanya kau captain yang sesuai, dan next manager siapa yang betul-betul paling boleh nak ubah MU ni. Aku dah tahu lah manager kau dah bawa mid table manager, kau dah bawa Mourinho yang pergi mana-mana menang, kau dah bawa Luis van Gaal yang dah power kat Europe pun barai, kau bawa ex-player kau pun barai. Ni dia punya buat father pun tak tahu jadi ke tak. Dah macam-macam manager. Aku dah penat lah. Okay. As captain moving forward, sebab aku tak berapa gemar, bukan tak berapa gemar lah, aku macam tak nampak Maguire tu as a captain. Aku tak as a fan, aku tak nampak Maguire tu boleh influence dari segi attitude, dari segi performance atas padang. Minum dulu guys. Minum. Aku rasa moving forward untuk long term, Bruno lah bagi aku. Bruno, yes, mungkin orang kata sebab dia ni, tapi aku rasa personally Bruno as a player, macam mana dia perform masa first season dia sampai tu, kalau satu tahap Ronaldo dah retire, Bruno still ada dekat MU, aku rasa dia boleh jadi that figure. Macam mana dia carry United sebelum ni, dari segi performance, dari segi attitude, dari segi passion, mentality, semua ada dekat Bruno. Kalau dia
Dia pun yes. Aku rasa yes. Bruno De Gea contender lah antara dua ni. So aku tak kisah Bruno De Gea siapa jadi captain, siapa jadi vice captain, tak kisah. Asalkan solid player and orang kata proven dia performance. Masa lawan Wolves tu aku nampak Ronaldo tertanduk bagi kat belakang. Masa player Wolves dia marah Ronaldo. Aku cakap, weh kau berani marah Ronaldo. Jadi kau tahu apa yang kau nak, kau tahu kau ada leadership tu. Sebab player buat mistake, kita marah tu asal dalam pandang lah. Kau tak payah ambil hati. Macam maybe Greenwood terasa kalau Ronaldo marah. Kalau as a player, kau play professional tau. Takkan benda tu pun kau dah berajuk. Aduh, manja. Tu yang tak best tu. Sebelum nak tutup ni, last lah, apa yang January transfer MU kena buat? Aku tahu CDM tu siapa. Sebab aku percaya, aku selalu borak. Kawan aku ramai golongan-golongan MU. Bila aku borak, kawan aku kata, okay, once MU dah dapat CDM yang solid, kalau Bruno dengan Pogba kat depan, confirm boleh perform. Betul. Sebab dia boleh supply bola. Okay. Kalau ada CDM yang solid. Sebab tu, bila Pogba terpaksa main center, dia tak dapat apa yang dia buat. Sebab tu kat France, kalau ada Kante, dia bebas untuk naik. So, player yang boleh lah untuk... Ni memang dah apa, dah 2 tahun dah ni tak jumpa CDM ni. Pakai McTominay dengan Fred memang tak idea lah. Fred tu dia ada hari perform, ada hari tak perform. Dia tak konsisten lah. Tapi tu yang kita tak nak. Kau nak konsisten. Konsisten yang elok lah. Sekejap, aku tambah sikit. Sebab aku dengar. Okay. Aku pergi lah. Okay. Sebab masa sebelum Ronaldo datang, memang MU, tak silap aku, Kamavinga kot. MU memang dah deal untuk bawa. Tapi sebab terms of Ronaldo, walaupun transfer fee tak besar, tapi gaji dia besar. Dah ubah structure gaji wave kat MU. So dia terpaksa, tak apa, kita hold Kamavinga pun dah bagi real. Dan aku rasa tu one was solid juga CDM. Betul, so for now ni, aku kalau kau nak short term, Ruben Neves lah. Sebab dia dah added dengan Premier League. Okay. So kalau sebab aku baca Ruben Neves pun ada dalam list. Randy Moore dia nak bawa daripada player Leipzig, kau tak ingat siapa. So aku tak pasti siapa yang sesuai boleh handle. Sebab kau nak datang macam mana dulu datang, okay pump instant impact kau bagi. Itu yang kita nak. Tak nak tunggu dulu, kita tak ada masa ni. Aku tak boleh lah macam tikus ni. Susah lah. I mean, untuk dapat player macam Bruno yang sampai terus bagi impact, tak ramai. Memang tak ramai player boleh buat itu dekat Premier League. Memang tak ramai. Ada tapi tak ramai. Tapi kalau cerita pasal CDM, Bissouma antara lah. Tapi dia tak adalah macam sesolid Kamavinga. Aku tak boleh fikir lah this moment. Bissouma one of good shout juga. Bissouma salah satu lah. Tapi mungkin kalau boleh dapat yang lagi solid. Contoh siapa lah? Siapa paling solid? Kalau aku nak Casemiro aku. Tapi tak mungkin dia datang MU. Casemiro tu of course lah. Casemiro tu orang kata dream signing lah. Dream lah. Tapi aku tak. Tapi dah macam Madrid kan. Kau ada Ronaldo, kau ada Casemiro, kau ada Varane. Ada Madrid. Tapi MU dengan Madrid pun dah ada connection tu kan. Tapi Casemiro good shout. Kamavinga tu terlepas aku rasa sayang lah. And then tak tahu, aku tak boleh fikir lah this moment. Tapi at least kena sign lah. At least kena ada CDM lah yang solid lah. At least kena sign CDM. Fun, tiba-tiba ada banyak soalan yang aku tanya. Okay, tanya. Boleh lagi producer? Tambah lagi. Sebab Real Madrid sanggup lepaskan Varane dengan Ramos sebab in term of injury. Lepas tu kita ambil Varane kita tahu solid, tapi dia punya sekarang ni pun on off. Main 2-3 game injured. So aku pun terfikir, patutlah Real Madrid sanggup lepaskan Varane dengan Ramos sebab in term of dia punya injury kan. So for now ni MU, Varane pun datang gaji yang mahal. Sancho paling aku tak setuju sebab kau player muda tapi kau sampai, aku rasa tak silap aku dia dalam top 5 kot gaji paling tinggi. MU tarik player memang of course dengan gaji, tapi aku tak setuju player muda tu. Macam pendapat kau macam mana? Sampai-sampai okay 350,000 ke 300 lah. Dia benda tu bagi aku kalau logiknya player muda kau sampai yes kau level superstar, tapi yes, kalau boleh janganlah bagi gaji besar-besar kan untuk ni. Masih in terms of sebab okay, kau sampai player muda 350,000. Padahal Bruno still lagi bawah Greenwood. McTominay aku dengar 20k je seminggu. Aku takut dia ada in terms of tak puas hati lah pasal gaji. Sebab tu maybe toxic daripada situ juga kot. Benda tu confirm lah. Dia bila cerita pasal gaji ni, dia tak adalah macam orang kata tertubuh kepada situ. Even in general pun, kita pun kalau kita kerja, kita tahu, kalau kita dapat tahu kita buat benda sama tapi asal gaji kau lagi banyak. Kau dah rasa macam kau tak adalah bagus mana pun, kau main sama je macam aku. Macam tu. So konsep dia sama. Itu yang aku cakap, kalau boleh in terms of structure gaji,
ada balance lah. Tapi kau kena faham benda ni is a global market yang mana memang itu cara nak tarik player. So nak tak nak, aku setuju tak setuju, memang aku tak setuju, tapi that's the reality yang diorang dapat ni. That's why kecaman lagi tinggi untuk player. Contoh Sancho, kau sampai gaji 300,000, kau tak perform, itu yang kau kena hadap. Itu je lah dia punya kontra dia. Sama dekat Liga sini pun ada juga. Pasal gaji semua sekarang memang dah trend lah gaji tu. Sebab Ferguson pun pernah cakap dulu tak boleh ada player yang gaji besar pada dia. Sebab tu for now aku rasa dah era modern football sekarang ni, player dah berani macam Lukaku keluarkan kenyataan macam tu. Ramai player, even Liverpool sendiri pun Salah minta 400k, Liverpool still lagi 50-50. Nak bagi tak sebab Salah, aku rasa Salah ada keluarkan statement ke agent dia kata Salah dah bagi apa yang dia Liverpool nak, tapi Salah nak tu Liverpool tak bagi. So aku tak sure lah benda tu, sebab Liverpool pun takut jadi maybe dia macam Aubameyang gaji sign pop barai. Sorry producer peminat Arsenal. Tapi okay, macam apa Liverpool buat contoh, okay, dia pertimbangkan dia Salah penting, tapi penting ke Salah, kalau kita cukup penting tak Salah untuk kita bagi gaji sebanyak tu, tapi akan affect the whole club. So bagi aku, kalau as Liverpool contoh, okay, Salah dah bagi apa yang dia boleh bagi, kau nak gaji 400,000, aku rasa tak logik. Macam as a board kan, aku rasa tak logik kot. Tak apa, kita tak akan bagi 400,000, kita akan bagi contoh at least 50% tambah daripada gaji kau sekarang. Kau nak ke tak nak? Kau tak nak, kita boleh transfer. Itu kalau betul Liverpool nak jaga keharmonian club. And bagi aku bukan setakat Liverpool je, mana-mana club pun, which is berbalik kepada pepatah, no one is bigger than the club. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Untuk last lah MU kan, macam harapan kau tadi, maybe kita tak nak bangunkan malam Jumaat kan. Betul. Kita nak tengok Champions League. Kalau untuk aku pun dah tak ada harapan sebenarnya sekarang ni. For now, sama ada kau top 4 ataupun kau menang Champions League untuk kelak. Walaupun top 4 sekarang ni masih lagi open. Betul. Nombor 4 tu Arsenal, West Ham, Spurs pun open untuk dapatkan. Last choice kau dengan untuk menang Champions League pun tu paling mustahil sangat. Susah sebab ramai tim-tim yang bagus kan kat Europe. Tim-tim bagus satu, sebab kita tak ada sistem. Kita tak ada identiti. Macam mana ramai Atletico dengan Simeone yang solid tu? Okay, bila aku cakap, aku teringat sikit. Ada orang kata, why tak bagi Carrick je? Sebab Carrick dah main tu dah cantik dah. Nampak kau? Sebab aku tambah sikit, sebab aku tengok, okay, Carrick dia nampak cantik sebab dia tak ubah apa yang Ole bawa kan. Daripada Ole, dia ambil, dia just okay, tambah sikit dia apply. So bila Rangnick sampai, kau kena ubah the whole. Sebab tu it take time. Contoh kalau Ole kena pecat, Rangnick buat macam okay, kau carry lah sampai habis. Macam mana? Kalau nak compare experience, nak compare dari segi knowledge lah, Rangnick lah. Because dari segi club management, dari segi nak bawa naik satu nak implement satu sistem, Rangnick. Carrick tu kalau aku rasa, kalau kau biarkan, dia akan jadi sama macam Oli juga. Oli ada bulan. Dia kenapa player perform masa Carrick pegang, because diorang dah happy, Oli dah tak ada. Itu satu sebab diorang dah try push this group of players try push Ole. Okay, Ole dah kena sack, okay, Ole dah belah, jom kita main betul-betul. So diorang boleh main betul-betul, tapi diorang nak kena diorang sendiri, which aku rasa macam tak betul lah patutnya. Siapa yang suruh Ole belah? Aku rasa dia group of players lah, aku rasa ni di group of Ole players. Bukan satu player, aku rasa main management dia bagus. Mungkin player-player yang tak main lah kot, player-player yang tak main, ataupun player yang dia yang nak follow kau sebelum ni dah tampak kau kat arena gitu macam yes, I mean sekarang ni memang tak ada dengan arena. So kemungkinan kita akan start projek sendiri, InsyaAllah for Liga Super, untuk game-game Liga Super akan datang. Aku akan try buat satu projek yang mana kita akan dapatkan fans dekat stadium, especially orang Klang Valley lah, geng-geng KL, PJ City, Selangor semua, untuk dapatkan diorang punya reaction. So tu insyaAllah start Liga Super nanti. So boleh follow dekat Instagram Irfan Ali, YouTube channel pun sama Irfan Ali, nama yang sama. So boleh follow and subscribe, and of course kita jumpa dekat stadium nanti insyaAllah. Right, thank you Fan. Judi lepas aku. Kau podcast aku Kenapa nak panggil lagi pun tak apa, aku okay. Podcast aku Kalau nanti
Mana tahu lah show ni dah berjaya, producer aku nak kena letak gambar dengan Ifan ni. First guest aku yang sanggup datang. Kita tak ada nama, so nak ajak orang tu agak sukar sikit. Tak apa, start slow. Thank you guys yang support. Jangan lupa subscribe YouTube channel Harimau Melaya. Tekan button supaya kau tak lepas konten-konten yang menarik. Boleh follow kita punya website, YouTube, Facebook. InsyaAllah reachkan sampai 2 juta dalam tahun ni. Kau dapat 2 juta, ada bonus kot. Jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Ciao guys.